kecelaan bid'ah dan juga ahli bid'ah. Ya, ada. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ni siapa yang mula-mula sebut? Yang mula-mula sebut Nabi lah, kan? Nabi yang mula-mula sebut kataan bid'ah. Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang buat perkara baru di dalam agama kami, maka dia tertolak. Maksudnya bid'ah ni benda yang baru lah, yang tidak ada di zaman Nabi, dan kita dakwa benda tu Nabi buat ataupun Nabi suruh dengan perintah sunnah, maka itu bid'ah. Apa bahayanya bid'ah? Bid'ah ni bahayanya dia merosakkan agama. Bid'ah ni maksudnya tokok tambah yang tidak ada contoh. Tokok tambah yang tak ada contoh. Tak ada langsung contoh daripada Nabi ke apa ke, tak ada langsung. Sahabat ke, tak ada langsung. Ya. Agama pertama yang rosak di atas muka bumi agama apa? Agama Yahudi, agama Taurat, ya. Kenapa dia rosak? Diubah dan dia tambah. Quran kata, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah tangan-tangan ahli kitab. Maksudnya puak-puak padri lah, padri, rabai, apa segala mak nenek yang jangka panjang tu lah. Yaktubun, mereka tulis satu benda yang bukan Tuhan ajar. Samanan qalila, untuk beli harga yang sedikit. Maksudnya dia ada interest lah, ada keuntungan lah. Ya, dia tambah satu benda, contohnya dia kata, barang siapa yang datang berdoa dekat aku, maka pahalanya sekian. Barang siapa yang pergi berdoa dekat kubur Tok Syekh ini, tapi kena letak duit lah, tak boleh dah doa dia. Macam kubur Imam Syafi'i. Kubur Imam Syafi'i di mana? Kubur Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Saya dulu di Mesir 4 tahun, daripada tahun 2002 sampai 2004. Tengah-tengah pekan Kairah ada kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu dia mufti Mesir. Tahun 204 dia wafat. Dia lahir tahun 200, dia lahir tahun 150 Hijrah. Dia wafat tahun 204. Bila dia wafat dia kubur kat situ. Tapi apa khurafat yang penjaga kubur tu buat? Dia kata komen, dia buat macam stay dekat Athens, stay dekat Greece, stay dekat Perancis. Kau bercampur duit dalam telaga apa tak tahu, itu kau meminta doa. Kalau doa komen nak mustajab, Imam Syafi'i bawa doa komen. Tapi mereka kena lempar lah RM10, RM20. Nampak ya? Lalu mangkuk-mangkuk orang Melayu ni pun campak lah, punya bodoh. Yang bawa ni ustaz lah. Ya? Ini di antara contoh-contoh bid'ah yang tidak diajar di dalam agama, tapi direka oleh ustaz-ustaz ke, menjaga kubur ke, untuk mencari kepentingan yang sedikit. Rosaknya agama Yahudi sebab rabai mereka tambah. Yang ni rabai tambah, yang ni tambah. Dia bukan tambah ibadahnya, dia tambah Taurat tu. Taurat tu dia tambah. Dia ikut kepala bapak dia. Taurat tu dia tambah tu. Sampai tak tahu mana yang original. Rosaklah kan. Tak lama lepas itu Jahannam. Agama Yahudi Jahannam. Kejap Nabi Isa Tuhan, kejap Nabi Musa Tuhan. Tapi tak Nabi Musa wafat, lahir pula Nabi Uzair. Nabi Uzair pula jadi Tuhan. Dia tambah-tambah varian. Mampu agama Yahudi, lahir pula agama Kristian. Siapa datang? Nabi Isa. Nabi Isa pun wa yukallimun nasa fil haq. Nabi Isa pun lahir, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Lahir tu cakap. Kita boleh cakap dah lahir.
Lahir-lahir cakap bahasa Yahudi dulu. Ada kat Seri Rahmat ni lahir-lahir cakap Perak. Apa hal ayah berkomel katanya. Tanya. Nabi Isa lahir. Bukan lahir dia, bahkan diberikan kepada dia kitab, iaitu Injil. Macam mana orang Injil? Injil dalam bahasa Inggeris lah. Injil dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yahudi lah. Bahasa Yahudi ni dia dekat-dekat dengan bahasa Arab dia. Arab wahid, isnin, thalatha, arba'a, khamsah. Kalau Yahudi pula ahad, nin, thulus, rubu', khumus. Cuculah lebih kurang. Macam orang Melayu, orang ni lah, orang Jawa, orang Banjar. Lari ke beza ke banyak? Dia tak tahu lah saya orang apa. Baik. Datang Nabi Isa, okey. Selepas Nabi Isa, ada Hawariyun, pengikut dia yang setia, kira sahabat dia lah. Itu pun okey lagi. Lepas tu datang umat selepas dia, datanglah padri-padri yang dipanggil sebagai Ahlul Bid'ah. Apa dia membuat? Dia merosakkan ajaran Nabi Isa. Apa dia membuat? Dia memasukkan bid'ah. Apa itu bid'ah? Tokok tambah. Saya bagi contoh begini lah. Cerita asal Nabi ni, kalau tuan tokok tambah jadi betul ke tak betul? Cerita Nabi ni yang orang dia accident, lepas tu dia pergi masuk hospital. Habis cerita tu. Tapi haji ni tambah, ketua-ketua kampung tambah, haji ni tambah, kok ni tambah, makcik ni tambah, hopah ni tambah, hatung ni tambah, cerita jadi tak betul. Mula pasal dia accident, dia bawa motor, dia jatuh accident, bawa pergi hospital. Dia bawa motor, dia tayar soto, pula ada tayar soto pula. Jalan pula, terlanggar kata tak ada pun. Jatuh dekat simpang Seri Rahmat, jumpa dekat botani, bapak dia jauh. Saya tengok jauh ni tu. Ini pariah dah bawa. Dah accident pula, dia sempat lagi selfie. Dia tambah lagi. Dia selfie dulu dan dia dah upload di Facebooknya. Saya sedang accident, kaki saya putus. Udah putus pula. Sampai di hospital, doktor tengok tak ada harapan. Apa benda kaki dengan tak ada harapan? Nampak tak kesan bahayanya tokok? Begitu juga di dalam agama. Maka padri datang, tuan-tuan tengok Kristian Protestan, Kristian Katolik, Roman, apa segala mak nenek, mereka sama tak? Mereka sama ke tak sama? Mereka tak sama langsung. Mereka tak sama. Bahkan Bible mereka pun tak sama. Tengoklah Bible mereka. Bible mereka sendiri pun tak sama. Ada Kristian yang haramkan arak wine. Ada Kristian yang wajibkan wine pada hari apa? Hari Jumaat. Apa namanya hari apa? Yang depa nak lantik apa yang tergelap daya. Ada hari depa suruh minum wine. Ada Bible yang kata babi haram. Ada Bible yang kata babi boleh telan. Kita dapati benda ni bukan sebab Nabi Isa. Siapa yang rosakkan? Padri. Mereka lah yang merosakkan agama. Di atas nama agama, mereka ini dipanggil sebagai Ahlul Bid'ah wal Hawa. Sebagai contoh alam Islam, apa hukum mandi sapar? Mandi mula sapar kan dulu tahun 90-an, saya budak 90-an dulu kat Kolipang. No! Bekas sikit punya raja mandi dekat Sungai Sangu tenggelam lah, bukan. Dekat Sungai Kampung. Siapa yang mandi siapa? Siapa yang jadi ketua? Ustaz lah. Bid'ah ke tak? Dulu bila kita kata benda tu bid'ah, ustaz yang buat. Tu imam balik Mekah bukan Jordan. Balik Mekah banyak yang bodoh. Dia pergi Mekah bukan mengaji, dia buat haji je. Orang zaman dulu pasal pergi Mekah susah. Sekali pergi tu 4 bulan, padahal sana orang China aja. Balik ditambah kan jadi mufti. Contohlah bukan mufti ni. Contohlah. Padahal kan orang di mana pun. Maka
Depa ni tokok tambahlah. Yang buat khurafat dulu ni ustaz. Mandi bulan Safar siapa dia? Tuan-tuan kau ti. Ustaz yang jampi ya. Bila kita kata benda ni bid'ah sesat marah. Oh, ini ustaz baru balik Mesir ni, budak lagi, janggut pun tak ada, bulu kaki pun pendek. Tak lama lepas tu, apa-apa je memang bid'ah. Hari Rabu malam. Hari Rabu malam ni bukannya biasa ustaz yang kat dulu. Dulu pakai gelang hitam, kan budak baru lahir. Kan ada gelang hitam. Dulu ustaz yang buat. Dia bukan ustaz betul lah, ni ustaz Casanova ni. Benda ni bid'ah lagi sesat. Yang buat kerja ni pun juga ustaz. Maka rosaknya agama disebabkan bid'ah. Dia tekuk tambah atas rasa dia logik. Agama ni tak boleh tekuk tambah. Sebab apa? Agama ni telah pun sempurna. Contohnya Quran beritahu apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Aku beri nikmat kepada kamu dengan nikmat Islam. Maka agama telah pun sempurna. Maka tidak perlu lagi hajat kepada tokok tambah. Clear? Boleh tak sembahyang isyak lagi buat 5 rakaat? Buatlah 5 rakaat, kuat sikit. Subuh kan kita exercise. Subuh pagi-pagi kan metabolisme tengah nak naik. Kan pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar doktor semua kata suruh kita exercise. Alang-alang nak exercise bayar lah. Apa barang 20. Kebetulan cuti sekolah, ustaz bercuti. Saya pun nak ngajar. Pada budak datang, saya pun 20 sampai pukul 7 pagi. Daripada pukul 6 masuk apa? 6.50 betul kan? Daripada pukul 6.50 sampai pukul 7 pagi semayang penuh. Boleh? Apa salahnya? Tambah baik. Baik ke tak baik tambah? Kalau ikut kepala otak kita yang bodoh ni lah, yang SPM tak pernah elok ni. Kalau kita tambah elok, kita elok. Quran dengan Nabi suruh berapa rakaat? Subuh 2 rakaat. Kita tambah sampai 20. Baik ke tak baik? Tak baik. Yalah ikut kepala otak kita, janganlah tak timbang agama. Ikut kepala otak bulan mandi Safar. Ikut kepala otak yang geng mandi Safar. Elok ke tak elok? Elok lah. Ikut kepala otak bodoh kita, kepala otak ustaz yang mandi bulan Safar. Oh elok lah, tambah 20. Ternyata yang tambah 20 masuk neraka. Pasal dia melakukan bid'ah. Ada setengah orang, dia tak suka perkataan bid'ah. Bid'ah ni bukan kita yang sebut, Nabi yang sebut. Kerana dia sangat bahaya. Baik. Di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, buku surat 29, man ahdatha, siapa yang mengada-ngadakan, dikreat satu ibadah baru, dikreat, yang mana ibadah tu tak ada di zaman Nabi, dia reka. Amrina, urusan kami. Urusan kami ni urusan apa? Urusan agama. Bukan kereta tu bukan bid'ah, kereta tu bukan ibadah. Dia reka satu upacara ibadah yang disandorkan kepada Nabi. Ya? Dia reka satu ibadah. Dia bukan kereta. Oh kalau begitu Syekh, kereta pun bid'ah. Kereta tu bukan ibadah mangkuk. Kereta tu kenderaan. Oh macam tu tak boleh minum air pakai ni. Ini ibadah kan? Yang kata bid'ah tu mika reka satu jalan. Contohnya zaman Nabi, semayang sunat contohnya. Semayang sunat untuk naik motor, ada? Ada tak semayang sunat naik motor? Tak ada. Kita pun kata, kita nak naik motor ni, usalli sunnatan
li arkabud darrajatin nariyah. Wah boy, sahaja aku sembahyang 2 rakaat. Orang Melayu bukan lafaz ni kan. 2 rakaat naik motor berapi. Wah. Kalau darajah aja basikal, darajah nariyah. Basikal berapi motor lah. Kerana Allah Taala. Boleh tak? Dia reka pula. Sembahyang Allahu Akbar. Ada yang macam ni dalam mazhab lah. Semua ada hadis. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Ini tak ada masalah. Ada orang Allah di sini, ataupun di sini, ataupun di sini. Ketiga-tiga ada hadis. Macam ni. Allah. Dia ada. Ni mazhab Abu Jahal. Iya Jepang menampuk di belakang. Ini bodoh betul. Reka kan. Di sini bawa habis ataupun lepas itu semua ada hadis. Allah paling tinggi dekat sini tak kuat. Awak kalau khusyuknya atas kepala Allah baru dapat kawal was-was tu. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa yang saya itu? Ini kalau ada. Boleh tak? Tak boleh. Mereka reka satu benda yang tak ada di zaman Nabi. Satu ritual, satu upacara. Ya, yang ini termasuk di dalam bid'ah yang mana agama tidak ada. Baik. Fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Kalau kita dakwa Nabi suruh, kalau dia adat lain, dia adat. Contohnya orang Cina, dia suka main apa namanya? Dundung chair. Itu ada yang macam untuk muak tu nak. Naga. Jadi naga tu memang budaya. Dulu budaya ni agama tak larang. Tapi dulu mungkinlah dia sebut conceh, dia sebut Tuhan Kuan Yin, dia sebut Tuhan yang pelik-pelik. Terima kasih pada memahami. Saya memang. Terima kasih. Siapa nama Haji? Terima kasih Haji. Saya ucapkan terima kasih kerana memahami. Betul ni. Kalau tidak dah cancel tadi. Pasal minggu lepas, bulan lepas dah cancel dah. Ada marah pula orang ni. Sekolah sebelah kan. Baik. Dulu contohnya, mereka ni main ni. Dulu sebut dalam Tuhan Paria apa semua sebut lah. Tapi adat tu mereka sayang. Lalu mereka tukar, mereka main apa namanya, naga tu, mereka tukar dengan nama Allah. Itu ibadah ke? Itu bukan, itu adat. Cuma sebut nama Allah. Dan kita tak boleh kata, oi, kalau kita main dudung-dudung cek tu, kalau kita sebut nama Allah, itu lebih afdal. Itu tak ada. Sebab itu adat. Maka adat tidak boleh mengatasi sunnah. Silat dulu. Khurafat tak silat dulu. Silat dulu. Dulu sebelum mufti apa semua ada, silat dulu khurafat tak? Bapak punya khurafat saya tahu dia belajar silat. Dulu jampi, semu, jin, nasruhak. Mana nasruhak? Saya tak tahu lah. Bapak saya cerita nasruhak, saya pernah belajar nasruhak ni. Dekat Endon Karam ada orang serang dari jauh, dia jentik orang itu, orang lambung. Silat-silat ni dulu kan banyak jampi-jampi Hindu dulu. Ya. Bila demo ni Tok Guru masuk Islam, apa dia buat? Dia buang silat dah. Tak. Dia ganti dengan doa. Dulu mungkinlah aku seru kersani Tok Guru yang mati dulu di sebelah Khurasan sana. Adalah seru-serunya. Tapi lepas tu ditukar dengan Bismillah lah, dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, dengan keberkatan itu, dengan keberkatan ini. Ditukar dengan nama Allah. Kalau adat istiadat, kita kata tak bid'ah. Dia adat istiadat, cuma kita tukar doa. Itu bukanlah bid'ah. Baik. Berkata Al-Baghawi. Al-Baghawi ini adalah Al-Imam Al-Baghawi, seorang ulama tafsir. Baghawi ini nama kadang-kadang nama tempat.
Orang ada orang bubuh nama anak di Tirmizi. Tirmizi ni nama tempat. Bukhari nama tempat. Nama tempat Kuala Limpang. Muhammad Kuala Limpang. Bukhari itu dah Bukhari nama tempat. Tirmizi itu Tirmiz nama tempat. Muhammad Kampung Seri Rahmat. Okey. Kalau Buta, Buti lah Muhammad Buti. Boleh? Itu nama tempat. Orang Melayu boleh dia suka bubuh, kadang-kadang tak penting. Baihaqi, itu nama tempat. Boleh ke bubuh nama tempat? Bubuh lah kalau Nabi ke suka nama tempat tu. Bubuh lah Batam Bintai. Muhammad Batam Bintai boleh? Boleh, tak boleh? Ha? Orang apa dia? Bestari Jaya. Kenapa dia bertukar? Ha? Ini seram tu Batam Bintai. Saya pun segan sebut apa-apa. Hari berapa bulan ada kedua lagi. Tok saudara isteri saya. Dekat mana? Dia kata dekat apa namanya pun apa Bestari Jaya. Bapak muda saya dah tahu Bestari Jaya tu dekat mana? Lah Bestari Jaya lah. Bestari Jaya kat mana? Batam Juntai. Oh baru tahu dia. Dia kata aku buruk nama je. Bapak muda saya kata, buruk apa nama? Padahal memang nama dia. Tapi nama tu nama legend tu memang elok tukar. Ha? Orang yang lurus pun dengar takut. Berjutai tu. Baik. Telah berbicara kepada Abu Ala bin Hamad. Hamad ni datang daripada perkataan Muhammad juga lah. Kepada Abdul Aziz daripada Abdul Wahid bin Aun, daripada Sa'ad bin Ibrahim, daripada Al-Qasim. Ha? Al-Qasim ni siapa? Al-Qasim ni nama anak Nabi yang berapa? Al-Qasim ni nama anak Nabi yang berapa? Yang petak. Jadi orang Arab dia gemar hubung nama Abu. Tahu Abu? Macam saya anak sulung saya Abqari. Lalu orang gelar diri saya Abu Abqari, bapa Abqari. Itu sunnah. Nabi pun gelar diri. Nabi anak sulung dia nama apa? Qasim, bukan Kasim. Kasim yang putih mata. Qasim. Maka orang gelar Nabi Abu Qasim. Abu Qasim gelaran Nabi. Dan Abu Qasim ni tak boleh dipakai oleh siapa-siapa pun, haram. Tak boleh. Sebab gelaran itu gelaran daripada Nabi. Tak boleh. Tiba-tiba tu imam kita awak nak bubuh nama Abu Qasim. Kan kadang-kadang orang Melayu kadang-kadang cerita, ya Abul Qasim. Abal dengan Abu tu sama. Dia dah beza bagi. Orang Arab ada bagi, orang Melayu tak ada. Abu dengan Abu sama lah, Abu Qasim. Tiba haji bubuh nama Abu Qasim, haram. Sebab itu gelaran ada untuk Nabi. Ada gelaran yang datang daripada langit, kita tak boleh share. Contohnya Ummul Mukminin. Apa maksud Ummul Mukminin? Apa maksud Ummul Mukminin? Ibu orang-orang beriman. Gelaran itu kepada siapa? Kepada Nabi. Nabi pula jadi ibu. Kepada isteri-isteri Nabi. Gelaran itu datang daripada mana? Daripada Seri Rahmat. Cakap larang. Datang daripada maka tak boleh kita gelar anak tak ketua ke, nanti lahir anak bubuh pada nama Ummul Mukminin. No, tak boleh. Haram. Sebab gelaran itu datang daripada langit dan gelaran itu khas yang tak boleh dirampai oleh siapa-siapa. Tak boleh ya? Clear? Baik. Daripada Aisyah, iaitu isteri Nabi. Aisyah ni dia isteri yang berapa? Isteri yang yang keempat ya. Yang keempat isteri Nabi. Yang ketiga isteri Nabi yang ketiga. Dia kahwin dengan Nabi umur apa? Kahwin dengan Nabi umur 6 tahun. Itu Nabi bersama umur 9, betul? Walaupun ada di dalam hadis, tapi ini menjadi perbahasan para ulama. Allah Ta'ala alam.
Waktu saya di Mesir, saya baca buku salah seorang ulama besar di Azhar, nama dia Dr. Ibrahim Syahwat, dan dia kata sebenarnya riwayat yang paling sahih, Nabi kahwin dengan dia umur 16 tahun dan bersama dengan dia umur 19 tahun. Itu pendapat yang paling sahih. Banyak tak bukti dia, hampir 20 bukti yang mengatakan riwayat yang ada dalam tu sebenarnya tidak sahih, yang kata kahwin umur 6 tahun hingga 9 tahun. Tak sahih. Tapi tak heran pun orang zaman dulu 9 tahun dia biasa saja. Dulu orang dulu 12 tahun tak kahwin dulu. Orang dulu orang perempuan bukan kerja. Tapi tak, Allah Ta'ala alam sebenarnya tak. Pasal riwayat tu sendiri isteri Nabi pun tak ceritakan. Man fa'ala amran, barang siapa yang membuat satu perkara, laisa alaihi, tidak ada padanya, amrina, suruhan kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maksudnya tak boleh buat bid'ah. Kita reka satu ibadah pula yang tidak ada di zaman Nabi, kita letak pula fadilat dan bukan-bukan. Contohnya, baca Quran tu baik tak? Baik. Tapi kita pandai-pandai letak fadilat. Barang siapa yang baca Quran pada bulan Safar, siapa yang reka? Adalah mangkuk Seri Rahmat mana-mana. Yang jenis kaki judi, tak ada kerja, jenis kincin diri. Barang siapa yang baca surah apa? Rekalah surah apa? Tuan-tuan, surah apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un pendek berapa kali? 7 kali. Pada malam Safar, hari Rabu, di tengah bulan yang mengambang, maka akan datang khadam, akan menjaga beliau. Nampak tak? Au kama qala, seperti mana yang diceritakan. Nampak tak? Dia tulis dalam buku. Orang kampung percaya tak? Orang kampung percaya tak? Orang kampung yang bodoh lah. Orang Seramat takkan nak percaya. Seramat tengok muka berdodin semua. Ni Haji spek mata, ini semua buku ulama. Takkanlah bodoh kena tipu. Tapi adalah celah mangkuk mana makcik-makcik yang bodoh tu dia percaya. Sedangkan benda itu tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Dia tak tanya pun, Nabi buat benda ni ke? Tak payah. Buku cerita. Ini masalah. Ni kan percaya lah pada buku. Buku ni banyak kencing. Ada buku yang bagus, ada buku yang menipu macam buku ni lah. Buku ni menipu ni. Nampak macam lawa dah. Beritan iblis. Bagus je rupanya. Yang beli pun percaya. Padahal kan kencing. Talbisul Iblis karangan Ibnul Jauzi. Ini Ibnul Qayyim. Siapa-siapa pasal? Lain orang yang tulis, lain dapat nama. Tapi memanglah Ibnul Qayyim ni pun ulama juga, dia pun jago juga, tak dinafikan. Tapi bukan dia tulis kitab ni. Tak pasal-pasal dia dapat nama. Tajuk pun dah silap. Itu bahaya kadang-kadang dia. Baik, selesai. Telah memberitahu aku Hibatullah bin Muhammad, memberitahu aku Hasan bin Ali, memberitahu aku Abu Bakar bin Malik. Baik, kita tengok hadis tu betul. Man raghiba, barang siapa yang tidak sukakan, an sunnati, daripada sunnahku. Ada sunnah Nabi, dia suka yang bukan sunnah Nabi lagi. Dia suka bid'ah walaupun hasanah. Ya, bid'ah hasanah ni menjadi khilaf di kalangan para ulama. Let's say lah kita kata kita terima pandangan bid'ah hasanah tu ada. Ya, bid'ah hasanah tu. Bid'ah hasanah ni benda yang dia bid'ah tapi dia baik. Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Tapi dengan sangkaan ulama benda tu baik. Dia tak ada zaman Nabi, tapi ulama sangka benda tu baik. Ya. Satu lagi sunnah yang memang Nabi buat. Mana kita kena utamakan? Mana kita kena utamakan? Yang Nabi buat. Yang Nabi buat. Bukannya bid'ah hasanah. Orang Melayu sekarang lebih utamakan bid'ah hasanah daripada sunnah. Sebagai contoh, waktu orang mati. Bila orang mati, orang Melayu dia pergi rumah orang, dia buat apa? Dia buat apa?
Ialah orang mati, contohnya kalau bapak saya pula, bapak yang tak mati. Contohlah